Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan sedang diserang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dari semua penjuru dia diserang. Oleh kerana ringgit Malaysia sudah susut nilai. Value ringgit Malaysia sudah turun berbanding dibandingkan dengan semua currency. US dollar, pound sudah 6, even Saudi rial, Sing dollars, semua currency ringgit sudah turun, susut nilai atau turun value. So Anwar disalahkan, Anwar diserang kau-kau. Anwar diserang bukan saja oleh pembangkang, tetapi oleh penyokong-penyokong kerajaan juga. Ramai penganalisa politik, penulis, mereka yang telah komen tentang politik Malaysia sudah bertahun-tahun, yang dulu penyokong kuat Pakatan Harapan, penyokong kuat reformasi, penyokong kuat Anwar Ibrahim, hari ini menyerang Anwar Ibrahim. Kalau tak serang pun, mereka kritik ataupun beri komen negatif. Sehabis-habis sikit mereka komen negatif. Yang masih sokong kuat Anwar pun, yang tidak mau menyerang atau condemn atau kritik Anwar, mereka diam. Mereka tak keluar apa-apa kenyataan atau rencana menunjuk sokongan. Maknanya yang tak sokong tapi penyokong kuat diam. Yang dulu penyokong sudah jadi tidak menyokong, menyerang. Then of course lah, pembangkang ambil kesempatan lah. Dan kalau saya pun, saya ambil kesempatan. Ini kerja pembangkang kan. Kerja pembangkang cari kelemahan kerajaan, cari kesilapan kerajaan, and then serang habis-habis. Condemn kerajaan. Macam satu dunia ni nak kiamat oleh kerana Anwar Ibrahim. Tapi itu kerja pembangkang. Dan kalau pembangkang tak buat tu, saya rasa pelik. Because it's your job to attack the government. It's your job to condemn the government. And it's your job to try to bring down the government. Kalau boleh, kerja awak ni tumbangkan kerajaan, tumbangkan Anwar Ibrahim dan ganti dengan kerajaan baru dan Perdana Menteri baru. That's your job. So, perlu you serang sebab itu memang tugas you. So, saya tak salahkan pembangkang. Kalau tak ada isu pun, mereka akan reka isu. They will create an issue semata-mata kerana nak serang kerajaan. So, kalau ada isu lagi baiklah. Cuma exploit, ambil kesempatan dengan isu tu. Dalam kesempitan, ada kesempatan. Ini kesempitan kerajaan, kesempatan bagi pembangkang. It's normal. Itu memang tugas dia, kerja dia. Tapi the point ni, sebab apa yang Anwar diserang teruk sangat? Ada ke perkara macam ni, baik kemelesetan ekonomi ke, apa-apa krisis ekonomi ke, termasuk dulu Asian Financial Crisis lah, recession lah. Perkara ni berlaku tahun 80-an. Tahun 90-an pun berlaku lagi. Tahun 2000-an pun berlaku lagi. Bukan sekali ni dah 2, 3, 4 kali dah perkara macam ni berlaku. Tapi kenapa taklah serang teruk sangat macam sekarang? Macam dia orang serang Anwar ni. Tiada maaf bagimu. Dia orang all out. Tendang, terajang, sepak, tak kasih can langsung. Ini kerana kesilapan Anwar Ibrahim juga. Isu masalah ekonomi ataupun isu kemelesetan atau susut nilai ringgit telah berlaku dulu. Masa dulu Mahathir Perdana Menteri tahun 97 dan Anwar Ibrahim semasa tu Menteri Kewangan. Dah kena dah dulu. Masa tu kita panggil Asian Financial Crisis. Itu tahun tahun 97. Tapi sebelum tu, tahun 85, 86, 87 sudah ada recession.
10 tahun sebelum tu actually, 10 years before that. Sudah ada recession. Masa tu Anwar Ibrahim belum menjadi Menteri Kewangan. Dia jadi Menteri Kewangan tahun 91. Masa tu Anwar Menteri Pendidikan. Tapi dah berlaku dah sekali dulu tahun 80-an sampai Mahathir terpaksa arah bank, beberapa bank yang besar untuk mengeluarkan satu rescue program untuk koperasi Cina. Koperasi Cina banyak Chinese cooperative masa tahun 80-an menghadapi bankruptcy. Dan MCA pergi jumpa Mahathir minta tolong. Dan MCA kata kalau kerajaan tak tolong, benda ni China akan marah, benda ni akan jadi isu politik dan akan menguntungkan DAP. So Mahathir sediakan 2 bilion rescue package yang dia di-finance melalui bank. Bank maknanya diarah suruh keluar, kolektif lah. Maknanya setiap satu bank keluar sekian-sekian banyak. Beberapa bank combine, kesemuanya 2 bilion ringgit. 2 bilion, kita cerita ni 40 tahun dulu tau. 80-an tu. 2 billion at that time, sekarang ni boleh kita anggap berbelas bilion. Bukan 2 bilion lagi. So that rescue package diarah oleh Mahathir. Bank-bank semua terpaksa, maknanya menubuhkan satu konsortium dan combine mereka keluar 2 bilion untuk menyelamatkan koperasi Cina. Tahun 80-an dulu, 85, 86, 87. Dewan Penjagaan Melayu pun jumpa Mahathir. Dia kata dah you bantu koperasi Cina 2 bilion, what about ni kontraktor Melayu? Takkan kontraktor Melayu tak tolong? So Mahathir beri 500 juta. Dia kata Cina beri 2 bilion, Melayu beri 500, ambil lah 500 dulu. Kalau tak cukup kita tambah, Mahathir kata. Akhirnya jadi 560. 560 juta. Tak dah sampai 2 bilion, tapi maknanya kebanyakan kontraktor Melayu dapat diselamatkan. Ini macam Jana Wibawa lah yang baru ni, tapi ini dipanggil Tabung Pemulihan Usahawan, TPU. TPU itu Tabung Pemulihan Usahawan, diberi kepada peniaga Melayu, kontraktor Melayu yang perlu bantuan. Dan diletak di bawah bank negara. Dan semasa tu Anwar Ibrahim seorang daripada yang diarah mengendalikannya. So Anwar Ibrahim also was maknanya terlibat lah, was in charge. So 1980s dah berlaku. Konsortium bank 2 bilion. Tabung Pemulihan Usahawan TPU setengah bilion. Akhirnya was 560 juta. So tahun 90-an berlaku sekali lagi Asian Financial Crisis. Tapi kali tu bukan Malaysia saja yang kena banyak. Korea, Taiwan, Jepun, Hong Kong, Singapore, Thailand, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Banyak negara kena Asian, dia dipanggil Asian Financial Crisis. Tahun 80-an is global, seluruh dunia. 1985, 86, 87. 97 was Asian Financial Crisis, di mana mata wang diserang dan ringgit Malaysia jatuh nilaian dia sampai terpaksa beku kan. Mahathir terpaksa buku 3.8. Kalau tidak dia turun lagi, teruk lagi. So benda tu pun maknanya telah berlaku. So tak adalah semasa tu orang kutuk Mahathir. Taklah orang kata kerajaan bodoh, Perdana Menteri bodoh, Menteri Kewangan bodoh. Perlulah kerajaan ni letak jawatan. Perlulah Perdana Menteri, Menteri Kewangan letak jawatan. Tak ada. People understand it is not personally the fault of Prime Minister ataupun kerajaan. Ini boleh dikatakan perkara di luar kawalan, di luar kontrol kerajaan atau Perdana Menteri. So kita sokong Perdana Menteri dan kerajaan untuk cuba menyelesaikan. Akhirnya selesai. Banyak negara semasa tu ditekan untuk melakukan reformasi. Sebab IMF dan World Bank memberi bantuan kepada negara-negara ni. Mahathir tak mau ambil bantuan World Bank ataupun IMF. Mahathir tak mau.
Sebab kalau Malaysia ambil bantuan dari World Bank, IMF, Malaysia pun terpaksa melakukan reformasi. Jepun mereformasi. Taiwan, Korea, Thailand, Indonesia, Filipina, semua terpaksa melaksanakan reformasi. Baru IMF atau World Bank beri duit. Kalau tidak, IMF, World Bank tidak akan beri bantuan kewangan. You kena adakan reformasi. Mahathir tak mau. Dia tak mau reformasi, jadi dia tak mau ambil duit IMF. Dia selesai internally. Maknanya dengan, misalan EPF sebagai satu contoh. Dan the joke lah masa tu. Who needs IMF when we have EPF? So that was the joke at that time lah. So kita tolak IMF sebab kita tolak reformasi. Yang lain terima duit IMF, terpaksa lakukan reformasi. So in the end, okay, selesai Asian financial crisis, okay, everything okay. Sekarang ni, sekali lagi Malaysia menghadapi kemelesetan ekonomi, menghadapi krisis kewangan. Dan mengikut World Bank punya kajian dan juga kajian pakar-pakar ekonomi, bukan World Bank saja, pakar ekonomi telah membuat kajian dan mereka kata masalah Malaysia sekarang is long term. Long term. Ini masalah 28 tahun. Semenjak Mahathir Perdana Menteri yang keempat sampai sekarang. Jadi apabila Anwar diserang, Anwar baru jadi Perdana Menteri setahun setengah dan diserang, seumpama masalah ni is kerana Anwar, actually not fair lah. Sebab the real thing is, daripada Perdana Menteri yang keempat hingga sekarang Perdana Menteri yang ke-10. This is an accumulation of problems. Ini bukan one problem. Ini beberapa problem. Dan is accumulation of problems over 7 Perdana Menteri. Bukan 1 Perdana Menteri. So kalau kata ini Anwar bodoh, kerajaan bodoh, Perdana Menteri bodoh, Menteri Kewangan bodoh, kerajaan perlu letak jawatan, Perdana Menteri, Menteri Kewangan perlu letak jawatan oleh kerana ringgit sudah susut nilai, value ringgit sudah turun. It's all Anwar's fault. That's not fair. This is not Anwar's fault. This is Kerajaan Barisan Nasional UMNO's fault. This is the fault of beberapa Perdana Menteri dari Mahathir Perdana Menteri keempat, followed by Abdullah Badawi, followed by Najib Razak, followed by sekali lagi Dr. Mahathir, and then Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob, and then sekarang Anwar Ibrahim. A series of prime ministers over 28 tahun. Masalah dia ialah kerajaan dan of course Perdana Menteri yang memimpin kerajaan semasa itu tidak mahu laksanakan reformasi. Today, kita terima akibatnya. Akibatnya bukan 1 Perdana Menteri setahun lebih, akibat dia 7 Perdana Menteri 28 tahun. Semua kena kita salahkan. Not Anwar alone, to be fair. Sebab negara lain semua laksanakan reformasi. Selepas berlakunya Asian Financial Crisis, kita tolak reformasi. Kita tak mau lakukan reformasi sampai kita reject bantuan IMF. So that kita tak perlu lakukan reformasi. So today, we are paying the price of 28 years of stupidity. Kebodohan 28 tahun, hari ini, we are paying the price. Now, one of the reformasi ialah tentang cara kita mengendalikan ekonomi, how we manage our economy. Malaysia rasuah tinggi. Dalam pencegah rasuah, SPRM pun ada rasuah. Ramai mana pegawai telah ditangkap rasuah? What about yang duit dirampas? Misalan, satu contoh yang kes Hasnal tu. Dia dah meninggal dah, kawan kita tu. Dia yang in charge of Malaysian Spy Agency tu. Duit dirampas cash. Lepas tu, bila mahkamah arah kembalikan balik duit tu yang dibagi balik duit palsu, fake money.
pegawai SPRM ambil duit yang betul tu, ganti dengan duit palsu. Bagi balik duit palsu yang dia rampas tu duit betul. Bagi balik duit SPRM berpuluh million. Banyak pegawai SPRM terlibat dengan rasuah. Ada seorang tu sampai kena bunuh. Yang budak Mores tu. Sampai dibunuh, ditanam dalam simen sebab dia terlibat rasuah. So, maknanya SPRM sendiri terlibat rasuah. Polis kita pergi itu, edisi siasat. Ada satu site tu edisi siasat. Dia punya membership dalam suku juta tau. 250,000 subscribers. That's big tau. 250,000 subscribers. Edisi siasat, one of the biggest. Hari-hari edisi siasat mendedahkan rasuah dalam jabatan polis. Pasukan polis. Dari atas. All the way down. Sampai ke private constable. Every level of the police, rasuah. Rasuah melibatkan pelacuran. Rasuah melibatkan rumah urut. Rasuah melibatkan judi. Teruk. Kalau edisi siasat tu, even kalau katalah banyak tu cerita tu palsu lah kata. Kalau 10% saja betul pun cukup. Itu pun dah teruk. Sorry, corruption di Malaysia ni sangat-sangat teruk. Kutuk UMNO, kutuk barisan, kutuk kerajaan memerintah rasuah. Bila pembangkang ambil alih jadi kerajaan, sama. In fact, lagi teruk. Lim Guan Eng tu saman saya 2 juta. Dia kata fitnah. Fitnah kepala otak kau. Kan dia dah kena charge kat mahkamah kan. Kontraktor yang mengendalikan terowong bawah laut Pulau Pinang tu. Kontraktor pun kena tangkap, kena charge. Lim Guan Eng, Ketua Menteri pun kena tangkap, kena charge. Macam mana dia saman saya, dia kata benda tu fitnah. Apabila ada banyak kes melibatkan rasuah. Yang berkait dengan terowong bawah laut. So, dia punya corruption, even dengan pembangkang ambil alih sebagai kerajaan, bukan saja banyak corruption, lebih teruk dari kerajaan. So, it doesn't matter lah siapa jadi kerajaan, barisan ke, pakatan ke, perikatan ke, tak kisahlah gabung mana jadi kerajaan, semua terlibat rasuah. So, with that kind of problem, no reformasi dengan rasuah. And then satu lagi is pelaksanaan dasar ekonomi baru. Pelaksanaan dasar ekonomi baru ni disalahguna. They abuse, they exploit dasar ekonomi baru untuk nak mengkayakan beberapa kroni-kroni. So, DEB ni, New Economic Policy, alasan untuk rompak negara. Alasan untuk kroni-kroni dan ahli keluarga kaya. Kononnya dasar ekonomi baru untuk tolong orang Melayu. Yang sebenar untuk tolong mereka sendiri, diri mereka sendiri dan geng-geng dan keluarga mereka. It's exploitation. Is abuse. Banyak. Kalau saya nak cerita ni sejam ni tak habis ni video ni. So the issue is 28 tahun negara lain semua melaksanakan reformasi. Malaysia tak. Business as usual. Kita terus dengan cara kita, cara lama kita terus sampai sekarang. Hari ni we are suffering. Pelabur asing tidak lagi yakin dengan Malaysia. We are facing a crisis of confidence. Okay, pelabur asing sudah tak yakin. Duit kita sudah tidak ada nilai. Pelabur bukan kata tak mau masuk. Yang ada pun nak tarik diri, nak lari, nak pergi negara lain. We have a problem with labor. Labor problem ni, pelabur lebih suka pergi negara lain di mana pekerja lebih senang dan pekerja tidaklah begitu masalah macam di Malaysia. Malaysia ni kita tidak ada pekerja. Kalau nak ada pekerja kita kena tarik ini pekerja asing. Dan ramai dari mereka pendatang haram.
Pendatang haram menjadi kita punya labor force. Tapi kita komplain orang lokal tak ada kerja. Macam mana orang lokal tak ada kerja? Okay, unemployment ni tinggi. Apabila kita ada sampai 3-4 juta pekerja asing duduk kerja dalam Malaysia, sebaliknya kita kata there's no work. Tapi banyak orang lain dapat kerja. So what happen? Sebab apa ni orang asing, pekerja haram, ataupun pendatang haram dapat kerja dan anak Malaysia tak dapat kerja? There's something very wrong with the system. The system is so fucked up. Kita complain not enough jobs, tapi berjuta-juta orang asing. Kita complain ini, kita kata, okay, bekalan beras sempatan tak ada. Hanya ni beras import saja ada. What happened to beras tempatan? Where's it gone? Sawah padi semua dah tak ada ke? Banyak. Kat Kedah no, sawah padi banyak. Kita masih duk tanam padi, tapi padi tu gaib, disappear. Kita cari dalam pasaran, tidak ada. Yang ada hanya import. So, tak tahulah what's wrong with Malaysia. Everything doesn't make sense. Semua tak masuk akal. Okay? And benda ni, akibat dia is 28 tahun punya masalah. Bukan masalah setahun dua atau setahun lebih sikit. No. Tapi today we are suffering the problem because of all this. So anyhow, yang dia orang duk serang Anwar ni, kononnya macam Anwar seorang lah. Yang boleh disalahkan. Ini bukan isu 28 tahun. Ini bukan isu 7 Perdana Menteri. Ini bukan isu kerajaan UMNO Barisan Nasional. Berpuluh-puluh tahun merosakkan keadaan. Baru sekarang lah, bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sebelum ni, berpuluh-puluh tahun kerajaan UMNO Barisan Nasional sampai ke tahap sekarang sudah jadi rosak, tak boleh dibaiki. So why attack Anwar? Why target Anwar seorang? Kerana Anwar telah mempolitikkan ini. Anwar telah salahkan. Dia kata ringgit jatuh kerana Perdana Menteri bodoh. Ekonomi merosot kerana Perdana Menteri bodoh. Ini semua Perdana Menteri bodoh. So bila Anwar guna hujah everything wrong with the country is kerana Perdana Menteri bodoh. Bukan kerana kerajaan tak betul. Bukan kerana tak ada reformasi. Bukan kerana UMNO Barisan Nasional ni korup. UMNO Barisan Nasional salah guna kuasa. UMNO Barisan Nasional merosakkan negara. No, it's kerana Perdana Menteri bodoh. Sekarang orang guna hujah yang sama. They use the same argument bila apa-apa berlaku dalam Malaysia, bila apa-apa masalah dihadapi oleh Malaysia, kerana Perdana Menteri bodoh. Sebab itulah hujah yang Anwar telah guna terhadap Perdana Menteri sebelum ni bertahun-tahun. So now Anwar is being attacked using the same weapon. Senjata yang sama, iaitu everything wrong with the country, everything that's not working in the country kerana Perdana Menteri bodoh. So that's why Anwar is being targeted, is being singled out for attack, because itu hujah, itu argument yang dia telah guna bertahun-tahun, now dia guna balik kepada Anwar. So bila kita nak explain, this issue is not 1 tahun semenjak Anwar jadi Perdana Menteri punya issue. This issue is semenjak Asian Financial Crisis tahun 97. Sampai sekarang, oleh kerana kita tidak buat apa-apa reformasi yang telah direkomend oleh World Bank dan IMF. Kita tolak cadangan, kita tak mau lakukan reformasi. Hari ini, kita terima penyakit dia. Ini macam 28 tahun duk isap rokok, heavy smoker. We are chain smoker. 2 paket sehari, doktor duk nasihat, stop. Kita tak mau dengar. Kita continue 28 tahun. Hari ni kita kena cancer stage 4. Kita kena cancer stage 4 ni bukan kita baru start isap rokok setahun. Semenjak Anwar jadi Perdana Menteri. No. Kerana kita isap rokok 28 tahun semenjak Dr. Mahathir Perdana Menteri yang keempat sampai sekarang. So now dari Perdana Menteri yang keempat Mahathir, sekarang Perdana Menteri yang ke-10 Anwar, kita heavy smoker 2 paket. Today kita ada cancer stage 4. And that is why today we are suffering. So Anwar has to be careful.
Dulu dia duk attack Perdana Menteri, dia duk salahkan semua. Perdana Menteri punya salah, Perdana Menteri yang bodoh punya salah dan sebagainya. Hari ini dia terima attack yang sama. And Anwar tak boleh nak kata, yo currency kita mungkin turun. Yalah, currency kita ni mungkin sama macam tahun 98 dulu. Atau teruk lagi pada tahun 98 dulu. Tapi we have to understand kita ada pelaburan yang tinggi. Kita tak ada pelaburan yang tinggi. Kita telah lulus. Negara telah lulus pelaburan asing. Tapi dia tinggi banyak sebab. Nombor satu, because of inflation. Kalau kita kira 100 bilion, kita ambil value duit lah, 100 bilion tahun 98 sama dengan 400 bilion today. So, kalau kita kata pelaburan asing ni 330 bilion, dia lebih kurang sama dengan 80-90 bilion tahun 98. So, dari segi inflation, pelaburan tak naik. Cuma nilai duit tu naik. Pelaburan dari segi money value, nilaian wang ni, dari segi money value, pelaburan 330 bilion hari ni, sama macam 80-90 bilion tahun 98. So, tak naik lah. The other thing is, kita kira pelaburan kita ni naik oleh kerana ringgit jatuh. So, bila ringgit jatuh ni, of course kita kira pelaburan tu maknanya naik lah. Sebab dulu kita bayar 3 ringgit. 1 US. Sekarang kita bayar sampai 5 ringgit. Hampir 5 ringgit 1 US. So, we are still paying the same dari segi US. Tapi ringgit kita kena bayar lebih. Dulu 3 ringgit. Sekarang kena bayar 5 ringgit untuk 1 US. So, dia tak naik in real terms. Dia naik cuma in inflationary terms. Dia dan dia naik dari segi money value terms. Tapi in real terms, still the same. Still the same. Dulu kita beli, tahun 98 kita boleh beli BMW 70,000. Sekarang ni kita beli BMW 700,000. But it's still BMW satu kereta. Banding 70,000 dulu dengan 700,000 hari ni. So maknanya bila kata, oh sekarang saya beli kereta 700,000. Yeah, but it's still one BMW. Which kita beli dulu 70,000. So tidaklah dari segi tu is a higher value. Is cuma you pay more for the same thing. So, kita kena ambil kira juga inflation. Kita kena ambil kira money value. So, bila kita kata naik sekian-sekian banyak, kita convert balik kepada katalah 30 tahun dulu. 30 tahun dulu tak beza lah maknanya. So, that is one thing. And the other thing is, yang lebih, because benda ni akan balik, akan kembali diguna untuk hentam di Anwar. So, Anwar has to be careful. You know, kita, setiap tahun kita dapat 300 bilion kita lulus pelaburan asing. Tapi yang actually masuk 10%. Only 10%. So 300 kita lulus, yang actually masuk dari segi real is 30 billion. So yang kita kata, oh kita baru lulus 300 bilion. Oh kita boleh celebrate. Tak boleh. Sebab yang 300 bilion tu akhirnya yang actually masuk hanya 10%. So besok orang akan guna ni terhadap Anwar. So Anwar has to be careful when he makes a statement, because every statement he makes will be used against him. Macam kes ringgit jatuh. Dulu dia duk kata ke orang guna balik ke dia. So yang lain ni dari segi FDI lah, this and that. He has to be careful because orang akan ingat benda ni dan orang akan hentam dia balik setahun ke 2 tahun dari sekarang. Mana dia 300 tadi. So he's gonna get hurt. So sometimes banyak yang you kena ni, yang you kena serang ni, yang you kena condemn ni is kerana benda yang you sendiri cakap. So I think whoever lah, Perdana Menteri ke, they have to remember. And Anwar has to remember dulu bila dia cakap dia pembangkang. Dia hentam kerajaan sebagai pembangkang. Sebagai pembangkang, you boleh cakap apa you nak. Tapi yelah akhirnya diguna terhadap you juga. Sekarang you Perdana Menteri. So you be careful. Because when you talk as Perdana Menteri, dia orang tidak tunggu setahun 2. Hari ni dia orang hentam balik. And this is the problem bila Perdana Menteri masih berkelakuan macam ketua pembangkang. You get caught. You get caught by your own statements. You get caught by your own game. Assalamualaikum
Salam sejahtera.